Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlihi, amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan yang diberikan kepada kita dapat kita teruskan ibadah dengan melaksanakan solat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah diberikan sedikit kesempatan untuk sama-sama kita merenungi bahasa dan juga Al-Quran yang ada dalam Al-Quran, kandungan yang ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ruang untuk kita memahaminya, dalam masa yang sama kita menghayatinya insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, iaitu kita pada surah Al-Bayyinah, kita dah selesai pusingan yang pertama dalam surah Al-Bayyinah, daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang keempat, iaitu daripada ayat yang pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Jadi dalam ruang yang pertama ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mengkisahkan ataupun membincangkan tentang golongan kafir yang termasuk dalam dua kategori. Yang pertama ahli kitab, yang keduanya al-musyrikin. Al-musyrikin ataupun orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ahli kitab ini, tuan-tuan rahmati Allah, mereka tidak akan berganjak, dan juga orang musyrikin ini tidak akan berganjak selagi mana tak sampai pada mereka al-bayyinah, iaitu satu keterangan, satu penjelasan. Dan keterangan di sini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila datangnya Nabi, mulalah mereka wama tafarraqal ladzina utul kitab, mereka tidak berselisih dalam semua perkara, dalam beberapa perkara, kecuali datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan mereka yang beriman. Sebahagian yang besarnya ialah mereka yang tidak beriman. Hari ini kita nak masuk pada ayat yang seterusnya, ialah ayat yang kelima, tuan-tuan. Insya-Allah saya tuliskan di depan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa ya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Okay, wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah dan akhir sekali Allah Ta'ala berkata wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Okey, baik. Kita lihat yang pertama, tuan-tuan rahmati Allah. Allah Ta'ala berkata wa ma umiru. Tuan-tuan, yang ini saya rasa alhamdulillah selesai dah ni kot ya. Wow maknanya dan maksudnya rentetan daripada yang sebelumnya juga. Baik.
Wama umiru, dan ma di sini maknanya, ma ni ada makna wama umiru di sini makna, ada makna maza. Ma makna apa di sini. Tapi ma di sini makna nafi, tuan-tuan. Nafi. Apa makna nafi? Makna tidak. Okay, jadi ma tu ada kalanya tuan-tuan akan jumpa ma maknanya apa, ma maknanya tidak. Okey. Dua ni je ustaz. Banyak lagi tuan-tuan. Kita sebut dua dulu. Kita sebut banyak lagi. Tapi yang banyak ataupun yang biasanya iaitu ma bermakna apa? Madza. Ma ismuka. Okey, apa nama kamu? Ma tu makna apa? Tapi yang keduanya ialah ma bermaksud tidak. Tidak bermakna tidak, ada makna apa, ada makna tidak. Macam mana kita nak tahu? Kita tengok dari segi struktur ayat itu maksudnya apa. Ayat itu maksudnya apa. Baik. Itu yang pertama, wama dan tidak. Umiru sini tuan. Umiru. Okey. Kalau ada waw dan alif di belakang ni, biasanya tuan-tuan dia menunjukkan ramai. Okey. Menunjukkan ramai. Okey, ataupun kita panggil mereka lah. Ramai. Baik. Umiru ni daripada perkataan alif, mim dan ra, amara. Perkataan yang asalnya ialah alif, root wordnya ialah alif, mim, ra, amara. Amar, fi'il amar. Amar makna suruh, tuan-tuan, arah. Kalau kita kata al-amru bil ma'ruf wan nahyul 'anil munkar. Orang Melayu kata amar ma'ruf. Amar. Amar ini maknanya amara lah, maknanya suruh. Wan nahyu tu larang. Nahyu dengan nafi berbeza. Nafi menafikan sesuatu, menidakkan sesuatu. Nahi melarang sesuatu. Okey, baik. Jadi amara asalnya amara makna suruh. Bila disebut amara, maknanya suruh. Okey, baik. Tetapi di sini dia bukan amara, tuan-tuan. Amara maknanya suruh. Tapi di sini ialah perkataan yang pertama, huruf yang pertama ialah alif. Alif dibariskan dengan baris depan. Bila baris depan berartinya ada perubahan makna di situ. Apa dia maknanya, tuan-tuan? Bila sebut umira, dia bermaksud bahawa disuruh. Wama umiru maknanya dan tidak disuruh. Okey. Kalau amara makna suruh. Kalau umira dulu, umira. Apa yang bezanya, tuan-tuan? Ialah baris yang pertama, ini baris yang pertama di sini dengan baris yang kedua berubah. Apa perubahan yang berlaku? Iaitu kalau kita tengok, tuan-tuan, asalnya baris yang pertama ini 1, 2 dan 3. Asalnya amara. Okey. Kemudian dia bertukar kepada umira. Okey. Yang berubahnya ialah yang pertama dengan yang kedua. Okey. Jadi apa dia punya petuanya, tuan-tuan, atau kesimpulan yang boleh kita bawa ialah kesimpulan yang pertama, iaitu kalau nak tukarkan daripada dipanggil apa? Kalau suruh dan disuruh. Disuruh Melayu kata apa? Pasif ya. Pasif maknanya yang huruf yang pertama hendaklah dibariskan dengan baris depan. Okey. Contohnya perkataan mana lagi ya? Saya buat bawah ya, tuan-tuan. Kataba. Kataba maknanya tulis. Kataba. Kalau kita nak tukar kepada ditulis. Okey, yang pertama berubah ialah depan ni. Dia akan jadi ku. Ku apa dulu? Biar dulu separuh. Okey, lah dah tu. Ku. Jadi dia tak jadi ku, dia tak jadi kataba, jadi ku. Ku di sini kaf dibaris di depan, bermaksud dia bertukar makna daripada suruh kepada disuruh, daripada tulis kepada ditulis. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ialah huruf yang sebelum akhir. Bukan huruf akhir, tuan-tuan ya. Huruf yang sebelum akhir maka dibariskan dengan baris bawah. Oleh kerana dia ada 1, 2 dan 3, maka huruf sebelum akhir ialah 2. Huruf sebelum akhir ialah 2.
Kenapa begitu? Kenapa kita tak kata huruf kedua je mudah? Ada kala bahasa Arab dia ada 4 huruf, tuan-tuan. Kalau kita sebut nombor 2, berartinya dia bukan sebelum akhir. Ada kala huruf bahasa Arab, perkataan bahasa Arab, dia ada 5 huruf. Kalau kita berpegang dengan huruf yang kedua, maka sebenarnya dia bukan sebelum akhir, sebab yang sebelum akhir ialah nombor 4. Sebab itu konsepnya ialah huruf yang sebelum akhir dibariskan dengan bawah. Okey, baik. Jadi di sini huruf yang pertama dibariskan dengan depan, walaupun asalnya pada atas. Huruf yang sebelum akhir. Apa yang sebelum akhir? 1, 2, 3. Tak, ini huruf yang sebelum akhir. Maka itulah dituliskan atau disebutkan sebagai kutiba. Dalam Quran biasa kita sebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, kutiba. Jadi berarti kutiba maknanya difardukan atau ditulis. Bila tulis, ini perjanjian kita dengan Allah. Bila dituliskan apa yang perlu kita buat ialah puasa, maka puasa itu jadi wajib. Asalnya dalam perkataan itu tidak ada makna wajib. Dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam. Tak ada perkataan wajib, tapi perkataan kutiba itu asalnya makna tulis. Tulis di atas kamu, seolah-olah kita ada perjanjian dengan Allah, dan dituliskan kepada kita bahawa antara yang wajib kita buat ialah melakukan puasa. Jadi bila diterjemahkan, ya wahai orang yang beriman, difardukan, diwajibkan, padahal tak ada perkataan wajib di situ. Jadi kutiba ala menunjukkan wujub dalam kaedah usul fiqh. Baik, jadi kutiba. Kutiba maknanya ditulis. Dalam ayat yang lain kita kata ayat Quran qara'a. Qara'a maknanya baca, ya. Qara'a baca. Boleh tak kita nak tukar jadi dibaca? Jadi boleh? Macam mana nak tukar? Huruf yang pertama bariskan depan. Huruf yang sebelum akhir bariskan bawah. Jadi quri'a. Quri'a. Ayat Quran ada kan? Macam mana? Okey, uktub tu suruh. Yang ni bukan suruh. Kutiba ni bukan suruh, difardukan. Difardukan ataupun ditulis. Masa kata, okey, orang tanya, siapa yang tulis ni? Siapa yang tulis? Mana ada orang yang menulis lah. Tapi kita tak nak sebut orang yang menulis, maka ayat ini ditulis. Ataupun nasi itu dimakan. Tapi orang Melayu ni pelik, ya. Bila kita kata pasif, tujuannya supaya orang yang membuat itu tidak disebut dalam perkataan tersebut. Contohnya saya kata, saya makan nasi. Okey. Kucing makan nasi. Okey. Siapa yang buat? Kucing ini dipanggil pembuat atau fa'il. Okey. Makan fa'il. Nasi maf'ul. Dalam banyak keadaan, kadang-kadang kita tak nak sebut orang tu yang melakukan perkara tersebut. Maka kita sembunyikan, tak nyatakan dalam ayat bahawa yang membuat benda itu ialah yang ni. Jadi kita kata nasi dimakan. Okey, mana kita buang kucing, tapi masalah bahasa Melayunya kita kata nasi dimakan oleh kucing, sebut juga. Bahasa Arab dah tak sebut dah. Sebab itu, wahai orang-orang yang beriman, ditulis, difardukan. Siapa yang fardukan? Tak disebut. Sampai sudah. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak disebut. Tapi semua orang faham, yang boleh mewajibkan manusia ialah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di awalnya disebut wahai orang-orang yang beriman. Bila disebut wahai orang yang beriman, jelaslah orang beriman, yang boleh mewajibkan orang yang beriman hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak perlu lagi menyebut siapa yang mewajibkan. Itu maksudnya, tuan, ya. Wa ma umiru. Boleh kita balik semula sini. Jadi amara ni daripada perkataan amara jadi umiru. Tapi kenapa ada waw dan alif? Menunjukkan ramai. Dan tidak
mereka itu ataupun dan tidak kamu semua itu disuruh, maksudnya. Kamu tak disuruh. Apa dia? Apa yang tidak disuruh ialah pada nanti dia wama umiru, dan tidak disuruh illa kecuali. Ini dalam bahasa Arab al-hasar, harful asar. Mana dia nak sekat yang lain masuk. Dia panggil nak sekat yang lain masuk. Dan tidak disuruh kecuali li. Lam di sini ialah lam bermaksud bagi. Lam saja di sini tuan-tuan. Okey. Lam di sini dipanggil ta'lil, sebab. Sebab. Lam itu sendiri bermaksud sebab. Jadi kita belajar juga hari ini tuan-tuan. Tadi kita belajar ma ada dua makna. Satu makna apa? Satu makna tidak. Lam itu juga ada beberapa makna. Lam, satu makna bagi. Dia kata lillahi, bagi Allah. Yang keduanya makna tu sebab. Dan tidak diperintahkan, tidak disuruh kecuali sebabnya apa dia? Okey. Barulah disebut selepasnya tuan-tuan. Jadi dia panggil lamut ta'lil, disebut. Liya'budullah, ya'budullah, mengabdikan diri. Dan tidak kamu disuruh kecuali untuk kamu, untuk mereka atau untuk mengabdikan diri kepada Allah. Maknanya mudahnya tuan-tuan. Kalau kita buang ma di sini, kita buang illa di sini, mudahnya maknanya disuruh untuk mengabdikan Allah. Itu je maknanya, disuruh untuk mengabdikan Allah. Tapi kenapa Allah bawa ayat di depannya wama satu, illa satu? Ini adalah bahasa yang kuat tuan-tuan. Bahasa yang kuat. Maksudnya kalau saya kata jangan makan, jangan makan, ataupun kita kata makanlah ikan, katakan. Bila saya sebut makanlah ikan, boleh tak saya makan benda lain? Tak ada masalah apa-apa, sebab tak ada dalam larangan. Saya kata jangan makan kecuali ikan. Maknanya asalnya jangan makan kecuali kau nak makan. Kalau yang boleh kau makan ialah ikan saja, yang lain tak boleh. Itu nama hasar. Hasar tu maksud dia kepung ataupun dia dihadkan. Jangan, kata-kata Nabi SAW, la taktub anni syai'an ghairal Quran. Nabi kata pada sahabatnya, wahai sahabat, jangan kamu tulis apa-apa pun daripada aku selain daripada Quran. Jadi Nabi pernah melarang para sahabatnya jangan tulis apa-apa kecuali Quran je boleh kamu tulis. Boleh tak Nabi kata tulis Quran saja? Ataupun Nabi kata tulis Quran, boleh. Tapi bila sebut tulis Quran, maksudnya tak longgar dia punya bahasanya tuan-tuan, dia boleh juga tulis benda lain. Jadi bila sebut jangan tulis selain daripada Quran, selesai. Selesai. Itu maksudnya. Jadi di sini jangan kamu dan tidak kamu disuruh kecuali untuk menyembah Allah. Maknanya tuan-tuan, jangan menyembah selain daripada Allah, tak ada dah lain. Itu wama umiru, dan tidak disuruh kepada kamu wahai manusia illa kecuali untuk kamu mengabdikan diri kepada Allah. Itu ayat tu sebenarnya dah selesai. Baik, itu yang pertama. Mukhlisina. Okey. Mukhlisina dipanggil hal. Okey, nak mengabdikan diri kepada Allah dalam bentuk yang macam mana? Dalam keadaan yang macam mana? Mukhlisin. Apa makna mukhlis? Khalasa. Pada perkataan khalasa, khalas. Kan biasa kita jumpa orang khalas kata. Khalas tu selesai dah tuan-tuan. Selesai. Maknanya tuan-tuan, dia selesai tu mana tak ada yang lain, dah habis dah. Mana bila kita buat mengabdikan diri kepada Allah pada tahap habis dah kita tuan-tuan. Mana habis, tak ada campur dengan yang lain. Okey. Daripada sini juga keluarnya maknanya kita sebut sebagai ikhlas. Ikhlas. Tapi Allah Taala sebut di sini mukhlis. Mukhlis ialah orang yang mengikhlaskan dirinya.
Orang yang mengikhlaskan. Kita yang mengikhlaskan diri kita. Mukhlisin. Mukhlisin maknanya jamak lah. Mukhlisin, orang yang mengikhlaskan diri. Maknanya Allah kata, kalau kamu hendaklah mengabdikan diri kepada aku, kata Allah, dalam keadaan mengikhlaskan diri. Ada tak orang yang mengabdikan diri kepada Allah dengan tidak ikhlas? Ramai tuan-tuan. Maknanya apa maksud tidak ikhlas? Tidak ikhlas itu maksudnya apabila ada benda lain semasa pengabdian diri itu. Tidak ada orang yang buat maksiat ikhlas kerana Allah. Dia mencuri. Kenapa mencuri? Kita tangkap dia. Kenapa mencuri? Saya mencuri ni ustaz, ikhlas kerana Allah. Tak boleh tuan-tuan. Ikhlas ini hanya khusus untuk ibadah. Okey, baik. Tapi tuan-tuan, dalam golongan ahli ibadah pun tak semuanya ikhlas. Kenapa? Apabila ada selain daripada Allah, maka tak ikhlaslah tuan-tuan. Apa pun. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dianggap sebagai tidak ikhlas. Apatah lagi dengan tujuan-tujuan yang lain. Jadi bila kamu mengabdikan diri hanya mukhlis, mana tulus, sebagai orang yang tulus kepada Allah, lahuddin, bagi agama, iaitu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tulus pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan tulus pada jalan kita tak, pada kaedah kita tak. Tulus pada kaedah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hunafa ini maksudnya mempertuhankan Tuhan yang satu. Daripada perkataan hanafa ataupun hanif, maksudnya dalam keadaan kamu ikhlas dan kamu meletakkan diri kamu ni sebagai hamba kepada, mengabdikan kepada Tuhan yang satu. Jadi situ lengkap tuan-tuan. Dia border habis semua sekali. Pengabdian diri boleh buat, tapi ingat ikhlas. Boleh buat tapi ikut syariat. Kena ikut syariat. Boleh? Yang ketiganya, syariat apa pun lah, dia balik semula kepada syariat mana-mana pun, daripada syariat Nabi Adam AS, Nabi Idris hingga Nabi Isa AS. Semua syariat ini hanif, iaitu mempertuhankan Tuhan yang satu. Mana begitu? Sebab itu baru 2-3 hari ni tuan-tuan, ada orang tanya saya, ada abang dia, dia tak payah semayang dah sampai ke makam tak payah semayang, kita bertemenung sudah dah. Just tak payah, pakai ingat je dia kata. Susah. Pasal apa? Dia mengabdikan diri, mungkin dia ikhlas, tetapi tidak berdasarkan kepada agama. Tidak berdasarkan kepada agama, berdasarkan pada syariat, tidak berdasarkan pada SOP, tuan-tuan. Okey, jadi itu masalahnya. Baik. Jadi ini yang pertama, Allah Taala kata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Selesai itu. Kemudian yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, wa yuqimus shalah. Qama, daripada perkataan apa? Bahasa Arab perkataan qama. Qama. Qama makna asal makna berdiri, macam ni tuan-tuan. Saya berdiri ni baik qama. Okey, itu dia. Tapi di sini ada penambahan perkataan asalnya, iaitu aqama, dia akan jadi yuqimu. Aqama yuqimu. Apa beza qama dengan aqama? Kalau qama saja tak ada alif ni, maknanya berdiri. Kalau aqama maknanya mendirikan. Apa beza berdiri dengan mendirikan? Banyak bezanya tuan. Contohnya tidur dengan menidurkan, sama ke? Saya tidur, Saya menidurkan. Menidurkan siapa? Anak ke, isteri ke? Menidurkan. Maknanya mendodoikan dan sebagainya lah. Itu maksudnya. Menidurkan maknanya ada benda yang melampau dan tak melampau. Aqama, mendirikan. Okey. Mendirikan. Bila mendirikan tuan-tuan, maka akan ada maf'ulun bih. Sebab itu wa yuqimus salata. Sebab dia jadi benda yang kena diri tuan-tuan. Dalam ayat Al-Quran tuan-tuan, kalau kita lihat, ada dalam Al-Quran, dia tidak menyuruh kepada menunaikan sembahyang. Allah suruh kepada mendirikan sembahyang. Okey. Apa beza mendirikan sembahyang dengan menunaikan sembahyang? Jauh bezanya tuan. Orang yang menunaikan sembahyang, masuk waktu sembahyang, itu menunaikan sembahyang.
Tapi di luar sembahyangnya, tuan-tuan, dia bercakap bahasa yang tidak sepatutnya, dia buat perkara yang tidak sepatutnya, dia tidak dirikan sembahyang dalam hidup dia, tuan-tuan. Itu maknanya beza, menunaikan sembahyang. Orang yang mendirikan sembahyang, masuk waktu dia sembahyang juga. Tetapi sembahyang itu memberikan kesan kepada hidupnya. Itu maknanya mendirikan sembahyang. Lepas itu Allah kata, wa yuqimus salah, dan hendaklah kamu dirikan sembahyang. Mana itu? Hendaklah kamu dirikan sembahyang dalam hidup kamu tu. Ada benda yang boleh kita bercakap, ada benda yang tak boleh kita bercakap, ada benda yang boleh kita buat, ada benda yang tak boleh kita buat. Wa yuqimus salata. Mana begitu? Habis macam mana cara untuk mendirikan sembahyang? Cara yang pertama ialah menunaikannya dulu. Tak mungkin orang boleh mendirikan sembahyang tanpa menunaikan sembahyang, tak boleh. Dia kena menunaikan sembahyang berkali-kali, secara berulang-ulang sehingga lama-lama sembahyang tu menyerap dalam dirinya dan dia merasakan bahawa dia boleh memisahkan dirinya daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah di mana pada zaman Nabi SAW, ada sahabat yang sembahyang dengan Nabi tapi dia dikenali sebagai seorang pencuri. Pencuri. Jadi sahabat mengadu pada Nabi. Nabi kata, kalau sekiranya benarlah sembahyangnya, maka nanti dia akan tinggalkan perbuatan tersebut. Selama berapa lama tak tahu dia meninggalkan perbuatan mencuri sebab dia mendirikan sembahyang. Dia mendirikan sembahyang. Wa yuqimus salah, dan juga mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang. Sebab itu kita kata kalau sebelum sembahyang kita panggil apa? Iqamah. Kita tak kata qomat. Iqamah. Mana? Iqamah, mendirikan. Kita tak kata qomat. Qomat mana dirikan sembahyang. Tak, kita mendirikan sembahyang. Al-iqamah dalam bahasa Arab lah, tuan-tuan. Tapi bahasa Melayu kita qamat. Qomat. Kalau tepuk kamu saya dipanggil qomat. Kalau di sini dipanggil iqamah atau iqamat. Baik. Wa yuqimus salah, dan mereka mendirikan sembahyang. Waw dan alif ini juga menunjukkan pada ramai. Jadi mereka mendirikan sembahyang. Jadi yang disuruh oleh Allah yang pertama, mengabdikan diri kepada Allah dengan keikhlasan. Tu. Yang keduanya, pengabdian itu mesti berdasarkan agama, dan akhirnya dia akan membawa kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Itu yang pertama. Yang kedua, mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang. Wa yuqimus salah. Tulisan as-salah dalam Quran berbeza dengan tulisan as-salah di dalam tulisan biasa yang digunakan oleh orang Arab. Orang Arab tulis as-salah macam ni, tuan-tuan. Salah. Okey. Macam ni, sad lam alif ta. Tapi Quran sebut, Quran tulis alif lam sad lam waw ta. Tapi waw ni tidak dibunyikan jadi salah begitu. Ini ialah mushaf Utsmani, ialah tulisan yang ada dalam mushaf Utsmani yang ditulis oleh Sayyidina Utsman, yang diambil daripada Nabi SAW, yang diarahkan oleh Rasulullah kepada kutabul wahyi atau penulis wahyu. Walaupun bertentangan dengan cara tulisan sekarang, kita tak boleh tukar. Inilah tulisan Al-Quran. Ini tulisan Al-Quran. Sebab itu kadang-kadang saya sendiri pun kadang-kadang tulis ayat Quran, tuan-tuan. Mari time ini kadang-kadang kita balik ke bahasa Arab yang hari ini. Tak pergi kepada tulisan Al-Quran. Itu banyak berlaku kesilapan lah. Jadi oleh demikian kita kena guna tulisan Al-Quran untuk menulis Al-Quran. Khusus untuk dia, tuan-tuan. Pasal apa begitu? Sebab ada qiraat yang membaca as-salah. Jadi ada qiraat lain. Sebab tulisan ini membolehkan qiraat lain dibaca. Okey, itu dah dalam ilmu qiraat. Itu yang kedua, tentang wa yuqimus salah. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, Allah Taala berkata wa yu'tuz zakah, dan mereka itu buat apa? Yang ketiga, wa yu'tuz zakah, daripada perkataan ata. Ata makna datangkan. Mendatangkan kepada kami, atau memberi kepada kami. Wa yu'tu az-zakah, ataupun yang kita sebut sebagai zakat lah, dan mengeluarkan, atau kita panggil mengeluarkan zakat. Sebenarnya tak ada perkataan mengeluar ni, mendatangkan zakat, ataupun kita panggil maknanya mengeluarkan zakat. Jadi di sini ada 3 ciri yang disebutkan oleh Allah. Yang pertama ialah pengabdian diri ikhlas dengan cara agama dan dia mentauhidkan Allah. Yang keduanya mendirikan sembahyang. Yang ketiganya menunaikan atau mengeluarkan, mendatangkan
zakat, memberi zakat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dia. Yang ketiga ialah mengeluarkan zakat. Para ulama bincang, ulama tafsir tuan-tuan, bila sebut mengabdikan diri kepada Allah dengan cara agama, termasuklah sembahyang. Kan? Ke tak termasuk? Naklah kita mengabdikan diri dengan cara Islam, apa dia? Masuklah sembahyang, termasuklah zakat. Kan? Termasuklah haji. Tapi kenapa perlu sebut lagi sembahyang ni? Kenapa perlu lagi sebut sembahyang ni? Itu dia. Itu dibincangkan. Bila sebut mengabdikan diri kepada Allah, semua faham. Termasuklah sembahyang, termasuklah yang lain. Tetapi dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut kembali, walaupun dah ada yang ni secara keseluruhannya, tapi Allah sebut secara jelas. Yang keduanya ialah mendirikan sembahyang dan juga mengeluarkan zakat. Ini menunjukkan keistimewaan dua ibadah ini, tuan-tuan. Keistimewaan dua ibadah ini. Ibadah mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Sebab apa? Dalam pengabdian diri kepada Allah di sini, tuan-tuan, iaitu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah mengkhususkan hubungan dengan Allah itu mesti mengeluarkan yang kedua, wa yuqimu solat, dan mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat ini ialah gabungan daripada implementasi kepada apa? Hubungan dengan Allah, keluar dah daripada kepadanya ialah hubungan dengan manusia. Jadi nak gambarkan di sini, tuan-tuan, hubungan dengan manusia tidak dibawa keluar daripada Islam, masuk dalam kategori mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Sebab itu kita disebutkan sembahyang dan juga disebutkan elemen zakat. Bila zakat, pertama sekali kita nak keluarkan zakat kepada fakir miskin, kepada asnaf. Jadi asnaf tu ialah orang, hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia. Nak mendirikan sembahyang perlu ada imam, perlu ada bilal, perlu ada makmum dan sebagainya. Itu mendirikan sembahyang. Baik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala pada bahagian terakhir pada ayat ini, tuan-tuan, wa zalika dinul qayyimah. Zalika, dan waw ni mana dan? Zalika, mana zalika? Itu. Zalika. Itu, tuan-tuan ya. Itu. Apa yang nak menunjukkan dia jauh? Kaf ini yang menunjukkan dia jauh, tuan-tuan. Kaf tu lil bu'du. Lil bu'di ataupun menunjukkan jauh. Wa zalika, itulah dia. Hadza, ini. Zalika, itu. Saya pernah sebut pada tuan-tuan dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitab. Okey. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Zalika di sini, tuan-tuan, maknanya itu. Tapi kata-kata dalam terjemahan bahasa Melayu, tuan-tuan, terjemahan Al-Quran bahasa Melayu, semua sebut ini, tuan-tuan. Sedangkan dia sebenarnya makna itu. Apa beza itu dengan ini? Jauh bezanya, tuan-tuan. Sebab saya sebut, kalau saya sebut ini, berartinya pen ini dekat dengan saya. Tapi kalau pen dengan Haji, saya kata pen itu, sebab jauh daripada saya, dekat dengan tuan-tuan. Baik. Bila Allah kata zalikal kitab, itulah alkitab. Alkitab tu ada pada manusia. Dah ada pada engkau. Kenapa kau tak buat? Kenapa kau tak baca? Kenapa kau tak faham? Kenapa kau tak laksanakan? Itu maksudnya. Kalau Allah kata inilah alkitab, berarti alkitab masih lagi dengan Allah. Quran masih lagi dengan Allah. Kita nak buat macam mana? Kan? Peta dah ada tu. Peta dah ada pada kamu tu, ambil lah maknanya begitu. Kalau peta pada saya kata, ikutlah peta. Nak ikut macam mana? Peta ada dengan ustaz. Itu maksudnya. Itu antara maknanya. Bila Allah Ta'ala sebut zalikal kitab, maka itulah. Benda tu dah ada dengan kita. Baik. Bila Allah kata wazalika, dan itulah, ada dengan kau dah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Alhamdulillah kita mengabdikan diri kepada Allah, kita menunaikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Kata Allah, zalika, itulah dia. Dinul qayyimah. Maksudnya, tuan-tuan, dinu ummatin qayyimah. Maksudnya dinul qayyimah, mahzuf, dipanggil mahzuf mudhaf, dipanggil zalika dinul qayyimah, sebab ini mudhaf kepada yang mahzuf mudhaf ilaih. Dinul ummatul qayyimah, dan itulah dia agama umat yang kuat. Kalau kita
tak takdirkan di sini tuan-tuan, kita tak faham. Zalika, maka itulah dia agama yang kuat. Bukan agama tu memang dah kuat, tetapi maksudnya ialah agama kepada umat di sini. Al-ummah disebutkan dalam tafsir ummah, lebih jelas untuk kita faham maknanya. Maka itulah dia agama kepada umat yang kuat. Jadi maksudnya tuan-tuan, kalau nak jadi umat yang kuat, umat qayyimah, kental, maka pertama ya, mengabdikan diri kepada Allah, yang kedua mendirikan sembahyang, yang ketiganya zakat. Ini asas. Ini asas. Okey. Kalau kita takdirkan ini pun tak ada masalah apa-apa, iaitu wazalika, maka itulah dia agama yang kuat. Apa dia? Tiga perkara ni juga. Kuat untuk apa? Kuat atau tidak itu bukan pada Allah. Allah bagi Allah tak ada masalah apa-apa tuan-tuan. Kuat dan lemah itu neraca kita. Kalau kita kata gunung tu kuat, itu neraca kita. Bagi Allah tak ada kuat, tak ada lemah pun tuan-tuan. Sama bagi Allah. Allah berkuasa melakukannya, menghancurkannya ataupun memusnahkannya dalam masa yang sekejap saja. Kuat atau tak kuat itu hanya adalah pada neraca kita sebagai manusia. Kalau kita kata, oh besarnya lautan ni, besar tu bagi neraca kita, bagi Allah tak ada masalah apa-apa, kecil. Neraca tu berbeza. Okey. Wadzalika dinul qayyimah. Maka itulah dia agama kepada umat yang kental. Okey, baik. Ada soalan? Baik, saya teruskan satu lagi tuan-tuan ya, satu ayat lagi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Baik. Jadi ayat yang seterusnya ialah innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Okey. Kemudian fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Okey, baik. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Baik. Innal ladzina kafaru. Baik. Allah Taala mulakan dengan inna. Okey, apa makna inna tuan-tuan? Sesungguhnya, menguatkan tu. Kita faham maksudnya taukid, apa maksudnya? Kalau dalam orang Melayu kata sebut sesungguhnya, dia tak jelas maksud apa makna sesungguhnya di situ, tak jelas. Sebab orang Melayu tak guna sesungguhnya. Nak menguatkan ayat dia tak gunakan sesungguhnya. Dan memang bahasa Melayu macam tu. Kalau kita kata pada anak kita datang sini, ataupun kata pergi ke sekolah, kan? Pergi ke sekolah. Kalau kita nak kuatkan lagi arahan kita kata apa? Sesungguhnya pergi sekolah. Nak kita senyum, jadi tak faham. Sebab bahasa Melayu nak menguatkan sesuatu kita guna intonasi. Pergi sekolah. Okey, menguatkan dengan intonasi. Kalau sekiranya kita tanya seseorang dalam kumpulan kita kata, setuju tak ni? Setuju. Kan? Kalau nak menguatkan kata setuju, kita kata apa? Sesungguhnya saya setuju. Tak jadi bahasa Melayu tuan-tuan. Setuju tak? Setuju. Itu lain. Kita kuatkan dengan intonasi biasanya. Tapi Al-Quran menguatkan sesuatu dengan perkataan inna. Maksudnya sama macam yang kita tuan-tuan. Sama macam kita. Sesungguhnya innal ladzina, sesungguhnya orang yang atau yang. Alladzina makna yang, kafaru. Ini kita dah bincang pada ayat yang pertama. Kafaru iaitu orang yang kufur. Apa makna kafara asalnya? Kafara maksudnya tutup asalnya tuan-tuan ya. Kafara makna tutup. Sebab tu kita kata bila ada kita buat dosa lah.
Memang manusia tak terlepas daripada dosa. Kemudian bila berlaku sakit, kita demam dan sebagainya, bila orang datang ziarah kita, dia doakan kita, dia tanya kita, macam mana ni kifarah dosa? Mana kifarah dosa? Kifarah daripada perkataan yang sama. Kifarah, apa mana kifarah? Ini ialah tutupan dosa saya. Maksud apa? Bila Allah bagi sakit pada kita, kita sabar, maknanya dengan sabar itu akan menutupi dosa yang pernah kita lakukan. Itu mana kafarah, masa asalnya maknanya tutup. Okey, baik. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang tertutup pintu hatinya ataupun orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, min ahlil kitab, daripada golongan mana? Yang pertama, ahli kitab. Ahli kitab bermula daripada Nabi Musa, kitab Taurat, kemudian Zabur, Nabi Daud, kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli kitab di sini tuan-tuan ialah ahli kitab yang sebelum daripada Al-Quran. Sebelum daripada Al-Quran, iaitu orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Wal musyrikin, dan juga orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, daripada perkataan shin, ra dan kaf, keluarlah perkataan syirik. Okey, keluar juga perkataan syarikat. Apa makna syarikat? Syarikat maknanya kita ada share, kawan tu pun ada share sama-sama. Jadi kita bersama-sama, tuan-tuan. Itu maksudnya. Jadi orang yang mensyirikkan Allah, orang yang menyamakan Allah, orang yang letakkan Allah sama dengan yang lain. Dalam apa juga, dari segi kuasa, dari segi ketaatan, dari segi kecintaan, dari segi, maka itu dia. Mana kalau ada orang yang mencintai dunia ni lebih sangat, tuan-tuan, barangkali dia termasuk dalam golongan yang musyrik, sebabnya meletakkan cinta kepada Allah tu lebih atau sama dengan cinta, meletakkan cinta pada dunia ni lebih pada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga umpamanya kita sayang isteri kita, sayang anak kita, sayang keluarga kita, tapi jangan letakkan sayang pada anak, isteri dan selainnya itu, tuan-tuan, melebihi sayang dan cinta kita kepada Allah. Dia kita cakap macam ni, tuan-tuan, kalau orang muda sekarang ni, siapa yang paling kamu sayang? Sebut Allah. Oh, kau tak sayang aku ke? Gitulah jadi, tuan-tuan. Masalah kita kena sedar, kita sebagai suami kita kena sedar bahawa isteri kita kena sayang kita tidak boleh lebih daripada sayang dia pada Allah dan Rasulnya. Jangan terasa hati pula. Jangan terasa hati, memang begitu. Kita sayang pada isteri kita, sayang, memang sayang, tetapi tidak melebihi sayang dan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Mana begitu? Kau balik lepas ni berasa hati, orang ni berasa hati, jangan berasa hati, memang begitu, tuan-tuan. Seperti mana umpamanya kalau dalam kaedah kita, tuan-tuan, ibu dan bapa, mana yang lebih perlu diberikan penekanan, ibu ke bapa? Maka ibu. Sebab tu orang Melayu sebut ibu bapa, bukan bapa dan ibu. Sebab ibu dulu. Jadi orang yang bergelar bapa jangan susah hatilah. Jangan terasa hati Allah asyik-asyik ibu. Nama macam mana? Allah, Nabi kata ibu dulu. Okey, baik. Okey, jadi innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, orang musyrik, fi nari jahannam. Ini ialah kenyataan, tuan-tuan ya. Ini ialah kenyataan. Dalam kenyataan ini tidak ada masa. Tidak ada masa. Maksudnya, tuan-tuan, dia tidak terikat dengan masa. Sesungguhnya mereka yang kafir, ya, di sini ialah orang yang telah kafir dulu, satu ketika dahulu, orang yang telah kafir daripada golongan ahli kitab dan juga orang-orang musyrik. Apa Allah kata? Fi nari jahannam. Allah tak kata dimasukkan, telah dimasukkan, akan dimasukkan. Tak ada perkataan akan, tak ada perkataan sedang, tak ada perkataan telah. Allah kata fi nari jahannam, dalam neraka jahannam. Itu kenyataan jelas. Bukan akan dimasukkan, bukan dah, mereka ni ialah duduk dalam neraka jahannam. Fi nari, di dalam nar, neraka jahannam. Ada nama bagi neraka jahannam, neraka jahannam. Jadi orang Melayu sebut jahannam ni benda lain, ya. Jahannam betul. Jahannam tu neraka ke? Ada kawan saya dulu, masa kami sekolah, bila masuk kelas, ustaz mesti cakap bahasa Arab. Jadi kami tu biasalah orang kampung bawa basikal, tuan. Masuk kelas lambat, kelas petang, sekolah petang, sesi petang. Jadi dia masuk lambat.
Dia masuk lambat sebab basikal dia rosak, tuan-tuan. Basikal dia rosak, pancit ke gitulah. Jadi bila dia masuk lambat, kebetulan waktu tu ialah waktu ustaz mengajar. Jadi ustaz tak cakap bahasa Melayu. Lima azhar. Pasal apa? Lima azhar ta'akharta. Kenapa nak lambat? Nak kata macam mana basikal rosak, tuan-tuan? Basikal tahu, darajah. Tahu basikal? Kita belajar dah. Hadhihi darajatun. Barangkali begitulah. Jadi kawan saya ni sebut, jawab, darajatu jahannam. Jahannam ni neraka. Tapi nak ceritakan bahawa rosak tu dia tak tahu perkataan mu'attalah ke apa semua sekali, musyaghalah, ghair musyaghalah, dia semua tak tahu lah. Yalah budak-budak, tuan-tuan. Sekolah menengah kan. Jadi hak pandai terlintas jahannam, tuan-tuan. Jahannam. Itu dia. Macam masa saya belajar di Jordan pun sama juga. Ada kesnya sahabat saya orang Selangor, saya orang Terengganu. Kita tahu makna taukid. Bila kita nak register subjek, kita kena bawa kertas. Dulu bawa kertas lah pada kita punya mentor, pensyarah kita, tuan-tuan. Dia akan sign. Subjek-subjek yang kita pilih tu dia akan sign. Okey, sesuai dia kata. Kita kena discuss lah dengan dia. Jadi, sign dia tu mesti untuk membolehkan kita pergi daftar. Jadi, kawan saya ni dapat mentor dia, pensyarah, profesor yang garang, tuan-tuan. Memang terkenal dengan garang. Jadi, bila nak sampai pada dia ni, dah borang ni, dia nak keluar ke kelas, ya doktor, terlupa perkataan tanda tangan dalam bahasa Arab, tuan-tuan. Perkataan tu terlupa. Dalam bahasa Arab, tanda tangan ialah tauqi'. Tauqi' itu tanda tangan, tapi terlupa perkataan tu. Nak kata macam mana? Nak kata macam mana? Kalau tak kata pun maknanya pensyarah tu mungkin faham lah kan, dia tunjuk borang ni. Okey, jadi kawan saya punya kreatif, tuan-tuan, dah lupa perkataan tu. Dia kata apa? Mithlu bank. Mithlu bank. Mithlu. Seperti bank. Mithlu tu seperti. Bank ialah bank lah, tuan-tuan. Seperti bank, doktor. Kan kita masuk dalam bank kan kena sign. Jadi kreatifnya dia mithlu bank. Jadi pensyarah tu dengar mithlu bank, dia terkejap sekejap. Oh, barulah. Maknanya orang Malaysia ni nak minta tanda tangan, tapi oleh kerana terlupa perkataan tu, keluarlah seperti bank, seperti dalam bank. Tahu ke tanda tangan. Dia pun gelaklah, tuan-tuan, dia tanda tangan lah. Sebulan kami kena ejek dalam kelas, tuan-tuan. Masuk kelas orang Malaysia. Ayyuha apa namanya, abna'u mithlu bank, kata. Sampai sekarang kita ingat, tuan-tuan. Masya-Allah. Jadi nak ceritakan bahawa kita banyak guna perkataan bahasa Arab, tetapi kita guna dalam bahasa Melayu kita, maknanya sudah tidak sama seperti mana bahasa Arab. Contohnya maqam, tuan-tuan, ya, maqam. Kalau sebut maqam mana-mana pun dalam bahasa Melayu kita ni, tuan-tuan, maqam maknanya kubur lah, tuan-tuan. Kan? Tapi sebenarnya maqam bukan kubur. Maqam Ibrahim, kan, di Kaabah tu ada maqam Ibrahim yang bekas warna kuning tu, kan. Itu bukan kubur, itu maqam, tempat Nabi Ibrahim berpijak. Maqam ialah tempat berdiri maksudnya. Tapi orang kita guna perkataan maqam daripada bahasa Arab, ambil daripada bahasa Arab, ubah suai maknanya. Itu namanya orang Melayu ni kreatif, tuan-tuan. Bila kita guna balik, tuan-tuan, orang Arab pun pening. Kenapa kau gunakan makna maqam ini sebagai kubur? Kita tak boleh nak jawab lah. Orang Arab kata jamil, kita kata comel. Sama je, tuan-tuan. Maknanya semua dua-dua cantik, tuan-tuan. Jamil dan comel itu daripada bahasa comel itu daripada bahasa Arab. Cha, orang Arab tak ada cha, dia ada jim. Orang Melayu ada cha, jadi tukar comil, jamil. Itu mana kreatif orang Melayu. Bahagian ni lah. Okey, jadi ini bukan jahanam, bayang basikal jahanam ni bukan, tuan-tuan, ya. Finari jahannam, di dalam neraka jahanam, khalidina fiha. Khalid maksudnya apa namanya, kekal di dalam neraka jahanam tadi. Maka akhirnya Allah Taala kata ulaika hum syarrul, ada hum ya, ada hum, okey. Ulaika ini mereka siapa mereka? Iaitu ini kafaru ahli kitab dan juga musyrikin tadi. Ulaika, mereka itu, hum, mereka lagi. Jadi ini mubtada, ini khabar jumlah ismiyah. Okey. Mereka itu
mereka lah. Mana itu? Mereka itu mereka lah. Okey, mana gitu. Menguatkan lagi syarrul. Syarrul bariyah. Syarru ialah seburuk-buruk. Syarrun maknanya seburuk-buruk, al-bariyah iaitu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka lah seburuk-buruk makhluk Allah. Maknanya tuan-tuan, orang yang dimasukkan dalam neraka ni tuan-tuan, mereka ni lebih buruk daripada haiwan. Sebab haiwan dia tak ada ke neraka. Haiwan tak ada pembalasan di akhirat nanti tuan-tuan. Tak ada mas'uliyah. Manusia ada mas'uliyah. Yang buruk, yang kafir, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan dimasukkan dalam neraka, wa na'udzubillah. Okey, maka Allah Taala berkata, ulaika, dan mereka itulah mereka, siapa dia mereka itu? Syarrul bariyah, seburuk-buruk kejadian. Bariyah maknanya makhlukat, ataupun seburuk-buruk kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, seburuk-buruk makhluk yang dijadikan oleh Allah. Pasal apa? Sebab mereka ada elemen tadi, elemen-elemen iaitu kufur dengan dua pembahagian tersebut. Baik. Jadi bahagian ini ataupun dalam ruangan yang ayat ini tuan-tuan, Allah menceritakan tentang orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila bawa cerita tentang orang yang kufur, Allah bawa selepasnya innalladzina amanu wa amilus solihat. Bawa pula cerita tentang orang-orang yang beriman pula, macam mana keadaan mereka. Sebab tu keluar perkataan nanti, hujung nanti kita akan bincang, iaitu khairul bariyah. Khairul bariyah. Ada orang nama khairul bariyah tuan-tuan ya? Ada kan? Khairul bariyah. Syarrul bariyah ada? Tak ada. Tak ada. Bagus. Khairul bariyah, sebaik-baik kejadian, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita boleh rumuskan dalam perjumpaan kita ni tuan-tuan? Yang pertama sekali iaitu bila menceritakan tadi tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kita ataupun menyuruh kita untuk kita yang pertama meletakkan diri kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semasa kita melaksanakan pengabdian diri kepada Allah, itu kita perlu ikhlas, mana tulus, tidak ada yang lain, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ibadah ataupun pengabdian diri itu mesti berlandaskan kepada agama. Yang ketiganya, dia hujungnya nanti dia akan meletakkan, ataupun agama kita itu meletakkan ketuhanan yang sifatnya ialah tauhid. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Yang kedua, mendirikan sembahyang. Yang ketiganya iaitu mengeluarkan zakat. Maka Allah Ta'ala bawa kepada kita pula bahagian yang pertama, iaitu golongan yang derhaka ni, apa yang mereka akan dapat. Sesungguhnya orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini akan diletakkan di dalam, atau mereka diletakkan dalam neraka Jahannam selama-lamanya, khalidina fiha, selama-lamanya di situ. Dan mereka inilah disenaraikan ataupun digelar sebagai syarrul bariyah, seburuk-buruk ciptaan Allah, ataupun sifat yang sangat buruk yang ada pada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk Allah yang paling buruk ialah mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan? Silakan. Baik, kalau tidak ada, insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang seterusnya pada perjumpaan akan datang. Insya-Allah, yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan saya, mudah-mudahan sedikit yang dikongsikan itu dapat kita manfaatkan bersama insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.